Adik, ambil Quran je. Sip. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair. Okey, baca. Berwajah fi takbir ul-ula. Bab sesuatu yang telah datang pada kelebihan takbir yang pertama. Bila kita menunaikan sembahyang, khususnya sembahyang berjemaah, dia fadilat berbeza. Fadilat ni maksudnya pertamanya sekali bila kita sembahyang seorang dengan kita sembahyang berjemaah berbeza. Kita dah baca beberapa hadis yang lalu, kelebihan sembahyang jemaah ini ada riwayat mengatakan 27 kali ganda, ada riwayat mengatakan 25. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita sembahyang berjemaah pula, kita masuk dalam jemaah itu, rakaat yang keberapa, itu pun dia ada fadilat. Kita sebagai makmum kan, kita masuk dalam sembahyang berjemaah, kita masuk bersama dengan takbir yang pertama ke, takbir pertama contohnya sembahyang ada 4 rakaat, ataupun kita masuk rakaat kedua ke, ketiga ataupun keempat, semua fadilat kelebihan yang berbeza. Fadilat-fadilat ini dia mesti mari daripada Quran dan juga hadis Nabi. Dia tidak boleh buat satu andaian. Kelebihan sesuatu zikir, kelebihan sesuatu amalan, begini dia punya fadilat. Tak boleh. Mesti ada dalil daripada Quran dan hadis, kerana fadilat itu adalah merupakan perkara yang ghaib. Perkara yang tidak boleh dikesan oleh panca indera manusia. Jadi yang dimaksudkan di sini takbir berserta dengan imam. Itulah kelebihan sembahyang berjemaah. Okey, terus. Qala Imam Tirmidzi haddatsana Uqbah bin Muhammad
ونصر بن علي الجهضمي قال Okey. Imam Tirmizi rahimahullahu taala mengatakan telah memberitahu kepada kami oleh Uqbah bin Mukram dan juga Nasr bin Ali Al-Jahdami qala, maknanya untuk musanna kan, dua orang. Okey, terus حدثنا أبو قتيبة سالم بن قتيبة okey, mereka kata, mereka siapa tadi? Uqbah dan juga Nasr bin Ali. Mereka berdua berkata telah memberitahu kepada kami oleh Abu Qutaibah. Abu Qutaibah tu siapa? Salim bin Qutaibah. Okey, terus dan Tu'mah bin Amr daripada Tu'mah bin Amrin, Habib bin Abi Thabit daripada Habib bin Abi Thabit, dan Anas bin Malik daripada Anas bin Malik, قال dia berkata قال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudriku at-takbirata al-ula kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. barang siapa yang sembahyang lillahi, kerana Allah. Jadi memanglah seseorang yang sembahyang dia tidak lain tidak bukan mesti kerana Allah. Bukan sahaja sembahyang, bahkan kepada ibadat-ibadat yang lain. Lillahi ta'ala. Kalau seseorang yang sembahyang ataupun melakukan sesuatu ibadat bukan tujuan lillahi ta'ala, maka ibadat sembahyang yang dipersembahkan itu tidak memperoleh pahala di sisi Allah. Sebab itu dalam mukadimah permulaan kitab-kitab ni, kadang kitab tasawuf ada, kitab fiqh, kitab hadis, sebahagian ulama meletakkan hadis innamal a'malu binniyat itu hadis yang pertama di dalam permulaan bab. Sebahagian ulama hadis meletakkan hadis itu pertama. Ulama fiqh pun ketika nak membahaskan isu-isu fiqh, permasalahan yang berlaku dalam fiqh pun dia letak hadis ni juga. Sebahagian daripada kalangan besar, kalangan ulama letak innamal a'malu binniyat. Bab tasawuf pun kadang-kadang nak membahaskan tentang masalah-masalah hati, mereka meletakkan innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hanya sahaja setiap ibadat itu didasari ataupun diasaskan dengan niat kerana Allah Ta'ala. Jadi kalau lari daripada tujuan, maksud kerana Allah, tak dapat pahala. Sebab yang bagi pahala itu Allah. Yang bagi syurga adalah Allah. Sewajibnya setiap ibadat itu mesti kerana Allah. Sebab itu dia kata ni lillahi ta'ala. Bayanglah banyak mana pun, kita buatlah ibadat banyak mana pun, tetapi bukan bertujuan lillahi ta'ala, maka segala ibadat itu tidak memperolehi pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana yang selalu kita belajar di dalam masalah ibadat, sesuatu ibadat itu nak diterima oleh Allah, dia tidak cukup, tidak padan semata-mata dengan niat dan ikhlas. Pertamanya, yang pertama sekali, mestilah sesuatu ibadat itu bertepatan dengan hukum syarak. Maknanya ibadat itu ada dalilnya daripada Quran ataupun daripada hadis. Yang kedua, bawalah ikhlas. Kalau ikhlas sahaja, ibadat kita tidak menepati ajaran syarak. Suatu ibadat yang kita buat, kita reka sendiri. Ataupun kita tiru orang. Orang mencipta satu ibadat, kita tiru dia lah. Sedangkan ibadat itu dalam Quran pun tak disebut, dalam hadis pun tidak disebut. Maka ibadat itu sia-sia. Okey, dia kata di sini barang siapa yang sembahyang kerana Allah 40 hari. Pada jemaah. Sembahyang 40 hari dalam keadaan dia sembahyang berjemaah. Jadi kalau kita tengok di antara orang yang selalu memperolehi fadilat ini, siapa dia? Yang sembahyang 40 hari secara jemaah, siapa dia?
pelajar-pelajar tahfiz lah. Yang duduk di sekolah tahfiz, sekolah duduk asrama kan. Hari-hari semayang Jumaat. Bukan kata 40 hari. Kalau tak cuti tu 3 bulan semayang Jumaat. Siang malam pagi petang. Kalau setahun tak cuti, setahun semayang Jumaat. Sebab itu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita duduk di sekolah ni. Semua sembahyang 5 waktu ni diwajibkan secara berjemaah. Banyaklah fadilat yang kita dapat. Kalau balik rumah boleh ke istiqamah 40 hari sembahyang berjemaah? Boleh tak istiqamah? Cuti baru-baru ni PKP. Lama kan berbulan-bulan. Cukup tak 40 waktu sembahyang berjemaah? Tak cukup. Jadi alhamdulillah kita duduk di sekolah ni, Allah Taala telah membuka satu peluang dan ruang untuk kita menunaikan sembahyang berjemaah, bukan sahaja 40 hari, bahkan selama mana kita duduk di sini, selama itulah kita menunaikan sembahyang berjemaah. Lalu disebut di dalam hadis ini yudriku takbiratal ula. Jadi makmum yang sembahyang itu dia mendapati takbir yang pertama. Sebab tu Ustaz ada sebut tadi kan. Maknanya kita sembahyang Jumaat, takbir pertama berserta dengan imam lain fadilat. Kalau kita masuk rakaat yang kedua, kurang sikit fadilatnya. Rakaat yang ketiga lagi kurang. Begitu juga rakaat yang keempat. Sehingga dikira berjemaah itu bila imam duduk tahiyat akhir, kita takbir, kita duduk, dapat berjemaah. Tetapi fadilat dia kurang lah. Sebab masa tu baru kita dapat berjemaah dengan imam. Tak sama dengan takbir yang pertama tadi. Yang tu fadilat dia besar. Jadi di sini para ulama membahaskan berdasarkan kepada hadis tadi, dia kata zahir hadis yang dibacakan tadi, maknanya yang dimaksudkan dapat fadilat itu adalah takbir yang pertama berserta dengan imam. Maknanya bila imam takbir Allahu Akbar, kita pun takbir. Dia kata kalau dalam mana-mana kitab, sama ada kitab hadis ataupun kitab fiqh, ada perkataan takbir bersama dengan imam. Ada perkataan takbir bersama dengan imam. Kita jangan salah faham. Kita kata maknanya imam takbir, kita takbir. Sebab bersama. Takbir berserta dengan imam. Imam Allah, kita Allah. Tak. Dia disyarahkan, ditafsirkan, dihuraikan dengan hadis-hadis yang lain. Ju'ilal imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru. Dilantik imam ataupun dijadikan akan imam untuk diikuti. Jadi Nabi kata apabila imam takbir, baru kamu takbir. Fa idza raqa'a farqa'u. Maknanya imam kena takbir dulu, bukan berserta Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Tak, imam Allahu Akbar. Lepas itulah kita baru ikut. Itu dipanggil takbir bersama dengan imam. Bersama di dalam rakaat yang pertama. Dijadikan imam untuk diikuti. Bila dia takbir, barulah kamu sebagai makmum turut takbir. Okey, dia kata di sini apa kelebihan dia? Kutibat lahu bara'atani. Ditulis baginya, bagi man tadi. Man. Hu tu kembali kepada siapa? Kepada man. Maknanya bagi orang yang sembahyang 40 hari secara berjemaah, dia memperolehi dua kelepasan, dua kebebasan. Pertamanya bara'atun minan nar. Dia bebas daripada neraka. Memang yang ni yang kemuncak pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bermohon, merayu, berdoa kepada Allah Ta'ala nak bebas daripada neraka. Allah Ta'ala pun ajar kita ni. Bukan sahaja Allah Ta'ala suruh kita buat ibadat, menjauhkan kemungkaran dan dosa. Allah Ta'ala ajar kita supaya berdoa, supaya kita ini dijauhkan oleh Allah Ta'ala daripada api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurnialah kebaikan, kebajikan di atas dunia dan juga di akhirat. Dan jauhlah kami daripada siksaan neraka. Allah Ta'ala ni seboleh-bolehnya memang dia tak nak langsung mencampakkan hambanya itu ke dalam neraka. Dia tahu.
Allah Ta'ala sangat-sangat tahu sebab dia yang buat neraka. Apa kesan seseorang itu diazab di dalam neraka? Adakah manusia tahan, mampu menanggung siksaan neraka yang begitu berat? Jadi Allah Ta'ala kata tak tahan. Tak ada orang yang tahan menerima azab neraka. Sebab itu di dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala perli penghuni neraka yang di atas dunia mereka kufur kepada Allah. Mereka lawan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, fama asbarahum 'alan nar. Alangkah sabarnya mereka. Alangkah tahannya mereka menerima siksaan neraka. Allah Ta'ala perli. Tak ada seorang yang tahan. Oleh kerana itu dia suruh kita melakukan ibadat sebanyak mungkin dan meninggalkan segala kemungkaran, dan dia suruh kita berdoa, waqina azaban nar. Jauhkanlah daripada api neraka. Jadi di antara amalan ibadat yang dapat menjauhkan kita daripada api neraka, selain daripada doa tadi, doa juga adalah ibadat. Sembahyang berjemaah 40 waktu. 40 hari. 40 hari ni secara berjemaah. Bukanlah bermaksud selepas daripada 40 hari itu, tak payah sembahyang Jumaat. Maknanya kita 40. Sebab orang nak istiqamah 40 hari ni bukan senang. 3 hari pun susah, direct sembahyang Jumaat 5 waktu. Bukan kata Zuhur sahaja, subuh sahaja. Ada orang boleh buat maghrib isyak 40 hari. Ada orang buat subuh. Maknanya dia sebelum dia kerja tu kan, dia bangun awal, dia pergi masjid, pergi surau. Subuh 40 hari dia dapat. Ada orang buat dapat Zuhur sahaja. Ada orang Zuhur Asar. Jadi 5 waktu, untuk memastikan 5 waktu secara istiqamah 40 hari ni senang ke susah? Hak orang yang duduk di luar daripada keluar tahfiz. Keluar tahfiz okey lah, sebab duduk sini, duduk satu tempat. Kalau balik kampung dah tak boleh nak buat dah. Susah. Dengan halangan-halangan tertentu, kekangan-kekangan masa. Weh, bukan senang 40 hari. 40 hari secara berjemaah. Sebab itu hebat. Sangat hebat. Ulama-ulama, tok-tok guru, orang alim yang buat rumah dekat dengan masjid. 5 waktu dia dengar azan. Itu ikut sunnah Nabi. Bukan buat rumah jauh daripada masjid. Kita tengok macam Tok Bo Jadi, rumah dia dekat di Rusila, dekat dengan masjid. Tok Bo Datuk Aziz di Pulau Melaka, dekat dengan masjid. Senang kan nak dengar azan, pergi sembahyang. Jadi kalau duduk jauh pada masjid, senang dia bagi azan, tak pergi pun tak apa. Orang kan tahu aku ada rumah ke tak ada rumah. Tak tahu aku ni musafir. Kita duk anggap orang buat andaian begitu kepada kita. Padahalnya kita memang duduk di rumah. Tapi kalau rumah dekat masjid macam mana? Mau tak mau, malah ke rajin, mesti kena pergi. Maknanya, orang yang buat rumah dekat masjid, dekat surau ni, dia telah mengikat diri dia dengan sembahyang. Kita ni kena ikat diri kita dengan ibadat, khususnya sembahyang. Kalau kita tak ikat diri kita dengan ibadat, kita akan jadi lara. Ibadatlah yang dapat membantu kita daripada melakukan maksiat. Khususnya sembahyang. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu dapat mencegah kamu daripada kekejian dan juga kemungkaran. Selalu tak tengok. Pernah tengok tak? Orang lepas sembahyang ni dia pergi minum arak. Lepas sembahyang ni dia pergi berzina. Lepas sembahyang terus main judi. Jarang. Tak pernah. Kita nak kata tak pernah, mungkin ada. Jarang ada. Lepas sembahyang dia terus minum arak. Sebab sembahyang itu kawal daripada minum arak. Sembahyang itu jaga dia daripada berzina. Sembahyang itu jaga dia daripada melakukan kemungkaran. Sebab itu kena ikat diri kita dengan sembahyang. Sembahyang itu suatu pagar yang sangat kuat. Sebagai satu benteng yang kukuh daripada kita melakukan kemungkaran. Apatah lagi diikat dengan sembahyang berjemaah. Subhanallah. Bukan senang, tuan-tuan. Tadi saya nak ulang apa yang sebut tadi. Saya sebut tadi ulama dan tutup guru yang duduk dekat masjid surau ni orang yang hebat. Biasanya orang nak jauhkan diri daripada masjid surau, duduk dengar azan 5 waktu bukan senang. Tak pergi, rasa bersalah. Sebab itulah merupakan sunnah Nabi. Jadi dia kata di sini, yang pertama, dapat bebas daripada neraka. Dan ulama juga menyebut
sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh ahli neraka, orang yang sembahyang 5 waktu ni dia tak buat. Bukan sahaja dia bebas daripada neraka. Sesuatu tindakan, perbuatan, amalan ahli neraka, orang yang istiqamah 40 waktu ni dia tak buat. Allah Ta'ala jaga dia punya hati, dia jaga dia punya keimanan. Dan juga kelebihan yang kedua, bebas daripada neraka, bebas daripada sifat munafik. Kalau kita istiqamah 40 hari ini sembahyang 5 waktu secara berjemaah. Pertama tadi bebas daripada neraka, yang kedua bebas daripada sifat munafik. Dan juga perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang munafik, maknanya golongan yang sembahyang 40 hari secara berjemaah ni dia tak buat. Allah Ta'ala pelihara dia. Di antara sifat munafik apa dia? Wala yazkuruna Allah illa qalila yura'una an-nasa. Mereka buat ibadat riya. Lepas tu tidak mengingati Allah melainkan sikit sangat. Jadi kalau kita kurang zikir, kurang selawat, maka kita dah ada satu ciri. Kita dah ada satu sifat. Sifat apa? Sifat munafik. Wala yazkuruna Allah illa qalila. Bukan kata orang munafik ni tak ingat langsung, tak zikir langsung. Tak, dia ingat tapi sikit. Jadi kalau kita mau sikit ingat Allah, sikit zikir, dah ada satu ciri. Iaitu ciri orang munafik. Yang kita duk dengarnya apa dia? Ayatul munafiq salah satu kan? Wa idza tumina khana, wa idza haddatsa kadzaba, wa idza khasama fajara. Bila bertengkar mesti nak menang. Janji menipu, beri amanah khianat. Sebenarnya ciri atau sifat munafik ni berlambak lagi. Sama ada disebut dalam Quran ataupun disebut dalam hadis. Tadi kita sebut wala yazkurunallaha illa qalila. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Apabila mereka nak mendirikan sembahyang, mereka mendirikan sembahyang dalam keadaan malas. Bukan kata tak sembahyang. Bukan kata tak sembahyang, tapi malah rasa berat badan. Hati tu rasa berat. Kalau buat benda-benda lain, laju je. Sembahyang ni jadi payah. Dah ada satu ciri. Kalau kita, itulah sikap dan sifat yang ada pada diri kita. Apa dia lagi? Ciri atau sifat munafik? Wala yunfiquna illa wa hum karihun. Dalam surah At-Taubah. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala, dan juga wala yazkuruna Allah illa qalila, itu di dalam surah An-Nisa. Adapun wala yunfiquna illa wa hum karihun, itu di dalam surah At-Taubah. Maknanya benda-benda tu semua kena atas kepala kita. Bila kita baca Quran, baca hadis, bukan tangan kita ni kita nak tuding kepada orang. Sebab tu kita tak jadi baik. Kita tak akan berubah perangai kita, akhlak kita tak akan berubah. Bila kita baca Quran, kita baca hadis, kita nampak ni kumpulan ni orang ni Nabi dan para sahabat bila baca Quran, dia tengok suluh muka sendiri. Oh, aku kena ayat ni. Macam Nabi sendiri, Allah Ta'ala tegur apa dia? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Bermasam muka dan berpaling bila datang kepada dia seorang buta. Seorang yang buta ini Abdullah ibnu Ummi Maktum. Kita dah belajar tafsir tentang ayat ini. Ketika Rasulullah mempunyai kesempatan dan peluang bersama dengan pembesar-pembesar kafir ini, Rasulullah nak teka dema, nak pujuk, nak rayu supaya masuk Islam. Sebab nak bersama dengan satu program dengan orang kafir ni bukan senang. Rasulullah duduk ceramah, mereka maki, mereka halau. Bila Rasulullah pergi kat mereka, mereka pun mengelak, lari, bagi macam-macam alasan, tak nak dengar ceramah. Tak nak dengar apa dakwah yang disampaikan oleh Nabi. Tiba-tiba ada satu peluang, Rasulullah sempat bersama dengan mereka. Rasulullah ni mengambil peluang keemasan ini untuk nak tarik demo ni masuk Islam. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang buta namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Nama sahabat ini masyhur. Kalau kita belajar hadis, inna bilalan yu'azzinu bilai kulu washrabu hatta yu'azzina ibnu Ummi Maktum. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Bukhari dan imam-imam hadis yang lain. Inna bilalan yu'azzinu bilail fakulu washrabu hatta yu'azzina ibnu Ummi Maktum. Makanlah minum. Makan dan minumlah kamu apabila azan dilaungkan oleh
Sayyidina Bilal, oleh Bilal. Bilal ini dia azan sebelum masuk subuh. Untuk nak bangun orang qiyamulai, untuk orang bangun orang bersiap untuk pergi ke masjid. Sebab apa? Masjid di zaman Nabi itu, rumah-rumah para sahabat di zaman Nabi agak ada yang dekat, ada yang jauh dengan masjid. Mereka terpaksa pergi naik kuda, naik unta, ada yang berjalan kaki. Jadi takut tak sempat berjemaah sembahyang subuh ini. Lalu Rasulullah perintahkan Bilal azan sebelum masuk waktu supaya sahabat-sahabat sempat bersiap. Adapun Abdullah ibnu Umi Maktum, seorang yang buta ini, dia akan melakukan azan bila orang kata asbahta, waktu subuh dah masuk, dia azan. Jadi makan minum ini sahur selagi mana tak masuk waktu subuh. Kalau masuk waktu subuh berhenti. Boleh makan dan minum selama mana tak masuk waktu subuh. Okey. Jadi kembali kepada cerita ni, Allah Ta'ala tegur Rasulullah. Rasulullah punya andaian, dia dah masuk Islam dah, apa masalah? Abdullah ibnu Umi Maktum ni dah masuk Islam. Tak perlulah nak bagi layan sangat. Tak apa, dia dah okey dah. Yang ni hak kafir ni tak masuk Islam lagi. Rasulullah nak teka dia mau masuk Islam. Nak tarik, nak pujuk, nak rayu. Rasulullah abaikan soalan-soalan yang dikemukakan oleh Abdullah ibnu Umi Maktum. Sebab dia tak perlu diberi tumpuan kerana dia dah Islam. Allah Ta'ala tegur, hak ni dah masuk Islam. Hak tu belum tentu lagi. Kenapa duk cari hak belum tentu tu? Yang kamu duk pulun yang tak masuk lagi. Hak ni dah tentu dah masuk. Jadi Rasulullah bila baca ayat ni, dia nampak muhasabah. Kesilapan Nabi semuanya wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad tidak bertutur dengan hawa nafsu. Bukan saja tuturan diwahyukan oleh Allah, bahkan tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah semua adalah bimbingan wahyu Allah. Dan para sahabat pula. Tadi kita kata Nabi, bila baca Quran, duk nampak suluh diri sendiri. Oh, kena atas kepala sendiri. Di antaranya apa lagi? Wa 'ala salasati alladhina khulifu. 3 orang yang tercicir di dalam satu peperangan. Lalu mereka tahu ayat itu diturun oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala turunkan ayat itu untuk memberi teguran kepada mereka. Oh, bila baca, tersentak. Oh, Allah Ta'ala kata kat aku ni. Bila berjumpa ayat-ayat yang berkaitan dengan ya ayyuhallazina amanu. Oh, Allah Ta'ala kata kat aku sebab aku orang beriman. Jadi maksudnya kita baca Quran ni untuk suluh kita, bukan suluh orang. Jadi selamat daripada apa dia? Tadi selamat daripada maknanya neraka. Yang kedua kelebihannya apa dia? Maknanya selamat daripada munafik dan juga selamat daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Dan yang keseterusnya para ulama kata, orang yang sembahyang 40 hari secara berjemaah ini, dia juga selamat daripada siksaan yang dikenakan kepada orang munafik. Di atas dunia, selamat daripada melakukan perbuatan orang munafik. Dan dia selamat daripada masuk neraka. Dia juga selamat daripada azab yang dikenakan kepada orang munafik. Bagaimana azab? Bentuk azab yang dikenakan kepada orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Surah An-Nisa. Sesungguhnya orang munafik itu berada di dalam api neraka Allah Ta'ala yang paling bawah sekali. Yang paling panas sekali. Siksaan yang paling berat. Yang kafir biasa ni pun atas lagi. Munafik bawah lagi. Sebab dia pun pura-pura Islam. Kafir, orang kafir, dia terang Islam. Dia tak suka Islam, tak beriman kepada Allah. Hak munafik ni dia muzabzabin, baina zalik. Jumpa orang beriman, qalu amanna. Jumpa orang kafir, innama nahnu mustahzi'un. Kami sebenarnya memperolokkan orang beriman. Kami bersama dengan kamu. Jadi itu orang munafik. Dia selamat daripada siksaan yang dikenakan kepada orang munafik. Qala Abu Isa. Okey, terus. Qala Abu Isa wa qad ruwiya hadha al-hadith an Anas mawqufan. Okey. Abu Isa. Siapa Abu Isa ini? Itu gelaran ni orang panggil Imam Tirmizi ni, yang susun Sunan Tirmizi ni, Abu Isa.
Dia kata sesungguhnya diriwayatkan akan ini hadis daripada Anas secara mauquf. Maknanya kata-kata Anas. Hak kita nak baca tadi, kelebihan dia begini kan. Sembahyang berjemaah 40 hari. Sebenarnya kata-kata Anas. Bukan daripada hadis Nabi. Kalau nak sandar kepada Nabi ni, tak boleh lah. Kita kata Anas kata. Sebahagian ulama pula berpendapat, Anas tak akan sebut kalau dia tidak mengetahui maklumat itu daripada Nabi. Jadi majoriti ulama mengatakan ini mauquf. Terhenti terhadap perkataan Anas. Dia bukan disebut oleh Nabi. Tapi kalau gitu kenapa? Kadang-kadang orang tak mengaji hadis, dia kata, kalau dah bukan hadis, kenapa sebut hadis mauquf? Hadis mauquf, hadis mursal. Apa makna hadis? Hadis ni maknanya kata-kata manusia. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhan engkau, hendaklah kamu hebahkan, beritahu. Daripada fahaddits ini, para ulama menyebut di antaranya Mufti Taqi Uthmani di dalam kitabnya Darsul Tirmizi. Daripada perkataan ini para ulama hadis ambil Quran adalah kalamullah. Quran kalamullah, perkataan Allah. Lawan bagi Quran, lawan bagi perkataan Allah adalah hadis. Hadis percakapan manusia. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Tuhan kamu, hendaklah kamu hebahkan, beritahu. Bila kita dapat nikmat, kita beritahu, bagi menandakan kesyukuran kepada Allah. Hadis percakapan manusia. Quran adalah kalamullah. Jadi berbeza dua tu. Jadi setiap perkataan manusia dipanggil hadis. Bukan semestinya hadis Nabi. Kita boleh sebut hadis orang ni hadis, tapi jangan kata hadis Nabi. Kalau hadis Nabi, tu kita kena bedah siasat lah. Di sudut sanadnya, rawinya betulkah dia tu daripada hadis Nabi? Dalam kitab mana yang kita jumpa? Sebab sekarang ni ramai sangat orang duk cerita no hadis kan. Baca hadis, padahal bukan hadis. Kadang-kadang kata-kata ulama, kata-kata hukama, kadang-kadang peribahasa Arab. Peribahasa Arab dikatakan hadis, kata-kata hukama dikatakan hadis. Tak boleh nak beza. Sama ada kata-kata orang Arab ke ataupun itu hadis Nabi, sebab tak belajar. Okey. Jadi hadis mauquf ni boleh beramal ke tak? Boleh beramal sebab dia kata-kata sahabat. Tidak masalah, tidak ada menjadi satu kesalahan. Tidak menjadi satu kesalahan kita beramal dengan apa yang disebut oleh sahabat. Cuma untuk menyandarkan kepada Nabi SAW itu tidak kuat. Sebaiknya kita tidak mengatakan itu hadis. Tang beramal isu lain. Macam kita duk sebut tentang masalah hadis dhaif. Nak disandarkan kepada Nabi, kena sebut dengan perkataan tamrid, ruwiyah, hukiyah. Supaya orang tahu, oh ini belum tak pasti hadis. Jangan melafazkan dengan lafaz yang jazam. Ini Nabi kata, ini Nabi buat. Jangan, sebab tak pasti. Di sudut beramal, cerita lain. Di sudut nak menyandarkan kepada Nabi, bab lain. Nak sandar tak boleh. Kalau nak beramal boleh. Khususnya di dalam Fadailul A'mal. Dalam pengajian hadis-hadis yang lepas, masa-masa yang lepas, kita dah bagi tahu tentang perbezaan khilaf ulama tentang beramal dengan hadis dhaif. Sebagian ulama tak beramal. Sebab bila kata hadis dhaif, dia bukan daripada Nabi. Takut termasuk di dalam menyandarkan sesuatu kepada Nabi yang benda itu tidak datang daripada Nabi. Sebagian ulama kata boleh beramal. Hadis dhaif ni lebih-lebih lagi dalam Fadailul A'mal. Bahkan majoriti ulama memang beramal dengan hadis dhaif. Kalau kita mengaji Tirmizi, banyaklah kita jumpa. Majoriti ulama beramal dengan hadis dhaif. Dalam 4 mazhab semua ada hadis dhaif. Tetapi
cara mereka beramal dan cara mereka meriwayatkan hadis dhaif ni, dia ada disiplin ilmu. Bukan ikut dan macam yang orang nak buat selama ni, baca ikut dan dia tak hurai. Dia tak syarah, dia tak kemukakan hadis ni dhaif atau dhaif, dia setakat tu dia baca lalu dia sebarkan. Yang tu tak betul, disiplin ilmu salah. Ulama ni bila dia baca hadis dhaif, dia cerita sebab apa dhaif. Hadis dhaif ni kita dah selalu bagi tahu dia boleh diamalkan bila hadis yang dhaif itu maknanya bersesuaian dengan Quran. Quran tidak ada dhaif, tidak ada maudhu', semua sahih. Ataupun hadis yang dhaif itu maknanya sesuai dengan hadis yang sahih. Boleh beramal. Hadis dhaif itu disokong oleh qiyas. Boleh beramal. Jadi maknanya bukan bila sebut hadis dhaif tu terus ditolak. Sebab semua imam-imam yang empat ni ada di dalam fiqh mereka, ketika mereka mengemukakan dalil dan hujah, mereka ada ambil hadis dhaif. Sebab dhaif di sudut perawi belum tentu matan dia dhaif. Contohnya hadis yang berkaitan dengan air laut. Tuhuru ma'uhu wa halul maitatuhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Air laut itu bersih, bangkai-bangkai yang berada di dalamnya adalah halal. Majoriti ulama termasuk Imam Bukhari kata hadis ini dhaif. Tetapi semua mazhab beramal dengan hadis tentang sucinya air laut. Air laut tu tak ada mazhab yang kata tak boleh kita ambil sembahyang. Semua mazhab kata boleh. Semua ulama kata air laut suci buat sembahyang. Sedangkan hadis itu dhaif. Kenapa beramal dengan hadis dhaif? Sebab dhaif di sudut sanad, matan hadis, teks hadis belum tentu dhaif. Dia ada satu kaedah lain dipanggil talaqatul ummatu bil qabul. Umat menerima hadis itu. Bukan kata ulama sahaja. Umat ini lebih ramai daripada ulama-ulama. Menerima bahawa hadis berkaitan, menerima tentang hukum beramal dengan hadis itu diterima ramai. Bahkan para ulama, bukan saja ulama, mengatakan air laut itu suci untuk kita buat berwuduk ataupun kita nak bersihkan najis, bukan boleh. Bila umat berpendapat macam tu, hadis yang lemah itu menjadi kuat. Kalau kita belajar ilmu hadis, ada hadis-hadis yang dhaif itu dia ada beberapa kaedah untuk diangkat menjadi sahih, menjadi hasan. Untuk diangkat menjadi hasan. Dan hadis itu boleh diramalkan. Tidak semestinya bergantung semata-mata dengan sanad. Sebab itu pengajian ilmu hadis dipanggil apa dia? Pengajian sanad dan juga matan. Bedah siasat terhadap sanad, riwayatan dan dirayatan. Bedah siasat terhadap sanad dan juga teks ataupun matan hadis. Okey, terus. ولا أعلم أحدا رفعه إلا ما روى سلم بن قتيبة. Tengok. Aku tidak mengetahui mana-mana orang mengangkat hadis ini, mengatakan hadis ini marfu'. Dia angkat sampai kepada Rasulullah. Tak. Aku tak, Imam Tirmizi kata aku tak tahu ada orang kata orang angkat hadis ini sampai Rasulullah. Jadi apa yang dia tahu hadis ini mauquf. Maknanya terhenti kepada Anas, yakni kata-kata Anas bin Malik. Okey, terus. عن طعمة بن عمرو عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس وإنما يروى هذا الحديث عن حبيب البجلي عن أنس بن مالك قوله. Ini perkataan Anas. Boleh beramal tak? Boleh. Okey, terus. Tapi juga jangan disandarkan kepada Nabi. Okey, terus. حدثنا بذلك النار حدثنا وكيع عن خالد بن الرحمن عن حبيب بن ابي حبيب البجلي عن انس نحوه. Okey, terus. وروى اسماعيل بن عياش هذا الحديث عن عمر بن الربيع عن انس بن مالك عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. Terus. وهذا حديث غير محفوظ وهو حديث مرسل. Okey, hadis sebagian ulama kata mursal pula. Sebahagian daripada nama-nama hadis-hadis yang dhaif.
Okey, terus. وعمارة بن غزية diberi anak keturunan. Kerana Umarah, dia riwayat hadis ni dia kata daripada Anas. Umarah bin Ghaziyah. Dia sendiri dia ambil daripada Anas, tapi dia sendiri tak pernah jumpa Anas. Sebab itu sebahagian ulama kata hadis ini adalah merupakan hadis yang mursal. Terpotong daripada mana-mana peringkat sanad. Gugur salah satu daripada mana-mana peringkat. Okey, terus. قال محمد بن إسماعيل حبيب بن أبي حبيب يبنى أبا كشوفة وقالوا أبو أمامة. Imam Muhammad bin Ismail ni siapa dia? Guru dia lah. Imam Bukhari guru kepada Imam Tirmizi. Dia mengisyaratkan Habib bin Abi Habib yang disebut sebagai Aba Kashutha, yang disebut Abu Umairah ni, dia mengisyaratkan di sudut kesikahannya kurang. Bila disebut macam tu, dia menyebut kurang. Jadi ulama-ulama hadis ni selain nak menilai sesuatu hadis ini diterima ataupun tidak diterima, dibedah siasat tentang perawi-perawi hadis. Wallahu a'lam. Di sini saya nak buat sedikit pembetulan daripada kesilapan yang saya bentangkan malam tu. Malam bila tentang masalah ayat makna sifat tu kan. Malam bila yang kita cerita minggu lepas? Malam Ahad. Yang saya duk tengok orang tak tegur lagi kesilapan ni. Saya duk tunggu tengok kau orang tegur kan. Mungkin ada orang tak perasan. Malam tu saya baca banyak kitab. Jadi tak sempat nak tahqiq satu-satu. Tengah-tengah baca tu saya tengok, tersilap terjemah dan silap baca. Jadi kalau kita yang belajar macam saya yang pernah belajar di pondok dulu, dia kalau kita baca silap baris ni macam satu kesalahan besar. Seolah-olah macam berdosa. Apatah lagi kalau kita terjemah silap. Sebab tu kita kena latih jangan baca tu dengan betul. Kadang-kadang oleh kerana ada bab-bab yang tertentu kita terlupa, kita baca tu ikut sedap mulut kita, dia ikut sedap lidah kita. Dia laju je pergi. Bila tengok balik, salah ni. Malam tu tak sempat nak perbetulkan kerana terlalu panjang perbahasannya, 1 jam setengah. Jadi malam ni saya perbetulkan balik kesilapan apa yang saya baca pada malam Ahad baru ni, iaitu tentang apa dia? Wa qauluhum hadza dalun ala isbatihim li ma'na sifati. Dan perkataan ulama salaf yang mengisbatkan makna sifat. Contohnya tangan, muka kan, isbat. Bukan tafwid. Tafwid ni serah. Tangan macam mana tak tahu, muka macam mana tak tahu. Tak. Apa makna tangan, apa makna muka tak tahu. Tangan tahu, tetapi bukan tangan sebagaimana manusia. Sebutlah Allah Ta'ala ada tangan, ada muka, tetapi bukan anggota tangan, bukan anggota muka. Sebut saja muka, sebut saja tangan. Maknanya makna yad tahu, makna wajah tahu. Falau kanu la yusbituna al-makna. Sekiranya ulama-ulama salaf tidak mengisbatkan makna. Pengarang kita ini juga nak sebut memang isbat makna. Yang mereka tafwid adalah kafiat. Kafiat ya, kafiat wajh, kafiat nuzul, kafiat istiwa. Yang tu tafwid. Makna isbat. Okey, salahnya tak mana saya baca lamma, salah. Bila saya baca macam tu, saya pun muzakarah pula dengan sahabat-sahabat yang pakar bahasa Arab ni. Bahasa Arab nahu. Ada yang sokong saya baca lama. Ada yang baca lama. Ada yang baca lima. Hak sokong pun salah. Bila saya tengok balik, kerana lam di situ dia jawab bagi lau. Falau kanu la yusbituna al-ma'na. Fa fasilah, maka sekiranya mereka tidak mengisbatkan makna, dia bukan baca lama ataupun lima, lama. Dia baca bukan ada sabdu. Lamahtaju. Dia terjemah pun salah. Saya kata mereka berhujah.
lamah taju, nescaya mereka tidak berhajat. Ihtaja yahtaju, tidak berhajat. Mereka tidak memerlukan. Tidak berhajat maknanya mereka tidak memerlukan kepada nafi kaifiat. Kalau tak isbat makna, kenapa perlu nafi kaifiat? Maknanya golongan salaf isbat makna. Makna iyat, makna nuzul, ayat mutasyabihat. Sifat maknanya apa dia? Ayat-ayat sifat ataupun ayat-ayat mutasyabihat ni terima dia punya makna. Bukan tafwid makna. Apa yang ditafwidkan adalah kafiat. Tengok jelas dia sebut di sini. Falau kanu la yusbituna al-ma'na lamahtaju ila nafyil kaifiyah. Kalau sekiranya mereka tidak mengisbatkan makna, maka nescaya mereka tidak berhajat kepada nafi kaifiyah. Iz nafyul kaifi. Iz nafyul kaifi. Kerana menafikan kaifiyat amma laisa bithabitin lahun. Kerana menafikan kafiat daripada sesuatu yang tidak sabit. Maka sabit, apa dia, sifat Allah Ta'ala itu sabit. Sifat tangan, sifat muka, sifat nuzul itu sabit. Maknanya ada. Cuma mereka menafikan kafiat. Kalau makna tak ada, macam mana mereka nak menafikan? Macam mana nak menafikan kafiat? Makna pun tak ada. Kerana dikata di sini idh nafyul kaifi amma laysa bithabitin laghun minal qaul. Lagha daripada perkataan. Wa laysa muradahum. Bukanlah maksud mereka begitu. Wa laysa muradahum. Amiruha kama ja'at. Laluilah ayat mutasyabihat itu ataupun hadis-hadis sifat itu sebagaimana dia datang. Mujarradu zikriha min duni fahmin li ma'aniha bidalili qaulihim bila kaifin. Semata-mata menyebut lalu sahaja sebagaimana dia datang tanpa memahami maknanya, sebab bila kaifin fahuwa nafyu lil ilmi bi kaifiyah. Nafi tentang kafiat, nafi tentang ilmu pengetahuan kafiat. Laisa nafyan li haqiqati sifati. Bukanlah nafi hakikat sifat. Wa ma'aniyus sifati bayyinatun ma'rufatun. Makna-makna sifat itu adalah terang, diketahui fil lughah, di dalam bahasa Arab, ma'a tanzihillahi, beserta dengan menyucikan Allah an musyabahatil khalqihi, daripada menyerupai makhluknya. Itu maknanya kita nak betul tentang lama saya baca tu. Dia lama, bukan lama. Begitu juga disebut di sini wa min huna jama'a nahjal ahlus sunnati wal jama'ati fi babis sifati baina tanzih wal isbat. Daripada sinilah telah berimpun oleh manhaj salaf, oleh manhaj ahli sunnah wal jamaah pada bab sifat ini, iaitu di antara tanzih dan juga isbat. Fayusbituna min ghairi takyifin wala tamsilin wa yunazzihuna min ghairi tahrifin wala ta'tilin. Wallahu alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.